Kalau saya nak terangkan dengan perkataan, benda tu memang nampak biasa-biasa, tapi Tuhan saja yang tahu. Jadi sedikit sebanyak dia memberikan tekanan emosi kepada jiwa saya. Lama-lama saya sukar untuk menjadi lebih positif. Jadi saya terperangkap dengan satu yang saya rasa sebagai nikmat, tapi dia derita secara diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amri Iman bin Abdul Malik. Saya berumur 22 tahun dan berasal daripada Temerloh, Pahang. Kini saya menuntut di Universiti Sains Islam Malaysia dalam jurusan komunikasi. Tentang perkembangan pelajaran saya, Alhamdulillah lah, sejak 2-3 bulan lepas saya telah pulang ke kampus USIM ini bagi pembelajaran secara bersemuka. Jadi dapat berjumpa dengan pensyarah, dapat berjumpa dengan rakan-rakan. Jadi Alhamdulillah lah, buat masa ni perkembangan pelajaran amat baiklah. Pada pandangan saya, pembelajaran secara atas talian atau kita panggil online distance learning ni kan, memang nampak bagus dan nampak mudah, sebab kita boleh melakukan pelbagai tugas tu dalam satu masa. Dia memudahkan tugasan kita sehari-seharian lah, kita kata. Contohnya, sambil saya belajar secara online, secara audio, saya juga boleh lakukan tugas-tugas lain. Boleh masak, boleh cuci pinggan, boleh cuci kereta, boleh lakukan pelbagai tugas, boleh manage pelbagai kerja tu dalam satu masa. Saya juga tak perlu rushing nak pergi kelas apa semua kan. Saya juga tak perlu pulang ke kampus, hanya duduk di rumah, duduk di bilik saja, saya dah boleh mendengar kuliah, boleh menghadiri tutor. Jadi dia banyak memudahkan urusan saya. Jadi belajar secara atas talian atau ODN ni, memang saya kira pada awal-awal ni nampak mudah, sebab dia manage time saya banyak, jadi kan saya tak terlalu tergesa-gesa rushing kan. Tapi itulah, di sebalik kesenangan tu dia tetap juga ada kesukaran, dia tetap juga ada cabaran yang saya akui secara peribadi. Pada semester yang sebelum, saya banyak melakukan tugasan secara berkumpulan. Tugasan-tugasan tu saya lakukan secara berkumpulan. Tapi apabila belajar secara atas talian ni, memang betul ada tugasan secara berkumpulan. Cuma kadang-kadang saya tetap juga bersorangan dalam menyiapkan tugasan tu, sebab ada masalah-masalah dengan rakan-rakan, kadang perhubungan. Jadi memerlukan saya perlu melakukan tugasan tu secara bersorangan. Kita walk alone untuk satu-satu tugas tu. Jadi benda tu kadang-kadang menguji mental kita, sebab bila mana setiap kali kita, bukan setiap kali, setiap masa kita bersorangan. Setiap kali saya bersorangan melakukan tugasan, benda tu boleh efek kepada tekanan jiwa juga, sebab berhadapan dengan kesukaran, kita tak ada rakan-rakan yang bagi sokongan, kita tak ada nasihat-nasihat dari lecturer apa semua kan. Tapi oleh kerana ialah ODL atas talian, jadi saya melakukan benda tu secara bersorangan juga. Perhubungan dengan rakan terbatas, bila nak call je kadang ada masalah, WhatsApp dia tak dapat. Jadi saya perlu bersedia, saya perlu work alone. Dan ialah apabila kita melakukan secara bersorangan ni, tidak semua waktu saya boleh positif. Ada waktunya saya stres, ada waktu saya tekanan, ada waktu saya juga ada masalah dengan keluarga. Kita bertemu, bercampur dengan semua masalah tu, jadi sedikit sebanyak dia memberikan tekanan emosi kepada jiwa saya. Lama-lama saya sukar untuk menjadi lebih positif apa semua. Jadi saya terperangkap dengan satu yang saya rasa sebagai nikmat, tapi dia derita secara diam. Jadi kemuncak emosi yang berlaku apabila saya kena menyiapkan satu tugasan yang saya kata cukup sukar, cukup payah, iaitu subjek metod kajian. Subjek ni memang menguji minda saya, memang menguji ketahanan mental saya lah, sebab saya nak buat ni dalam keadaan saya bersorangan. Subjek dia tu memang payah, memang sukar, memang membuat moody lah. Lepas tu saya pula tajuk tu berapa kali jugalah saya present depan lecturer, berapa kali jugalah kena tolak. Di samping kena tolak tu, saya kena bantu member. Itu dalam keadaan saya tertekan, jiwa tertekan, tak boleh nak present dengan baik tu. Saya tak boleh nak present dengan baik. Present saya kena tolak, tajuk kena tolak, nak kena bantu member lagi, nak kena present pada member lagi kan. Benda tu
kalau saya nak terangkan dengan perkataan, benda tu memang nampak biasa-biasa, tapi Tuhan saja yang tahu. Waktu tu kita bersorangan, mental melakukan benda tu secara bersorangan, payah kita hadap seorang-seorang. Jadi benda tu tekanan, dan kadang-kadang saya hadap benda tu tiap-tiap hari. Bukan senang kita nak positif pada setiap masa, bukan. Jadi tentang waktu sekarang kan, Alhamdulillah lah dah pulang ke kampus sejak beberapa bulan lepas kan. Namun bagi saya masih juga ada kesan-kesan emosi daripada semester-semester yang lepas kan. Sebab sebelum ni saya dah lama bersendirian, saya dah lama bersorangan. Jadi bila dah bertemu dengan rakan-rakan ni, nak adapt balik benda tu kadang-kadang rasa macam payah. Sebab kita dah biasa menyendiri. Jadi kadang-kadang kat kuliah kediaman pun kita menyendiri juga. Member ajak keluar makan, kadang kita dah menyendiri. Kita dah rasa macam selesa untuk bersendirian. Tapi ada perkara yang saya boleh kata di sini adalah saya dapat nafas baru. Saya dapat semangat baru. Sebab semester yang sebelum saya bersendirian dan saya negatif. Banyak perkara yang saya rasa pesimis, saya tak boleh buat, saya rasa saya tak mampu buat, saya rasa saya tak kuat nak buat. Tapi ada rakan-rakan, mereka di sebelah saya, mereka bagi tahu apa-apa pun kita buat je sekarang ni. Kau nak kau buat. Kita pun dah berada tahun akhir. Saya dan mereka dah berada di tahun akhir. Tak lama lagi saya juga akan menjejakkan diri ke industri. Jadi saya kena banyak persediaan. Saya juga tak boleh untuk terus lama bersendirian, buat kerja seorang-seorang, untuk terus merasa negatif. Saya kena ada positif. Walaupun bagi saya benda tu kita tak dapat perkara tu pada setiap masa, tapi saya boleh untuk catch up benda tu pada kebanyakan masa.